إلى عورة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Hukumul aqli, mana hukum akal. Hendaklah saudara-saudaraku tahu bahawasanya awal agama itu kenalkan Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah ma'rifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqanih. Awal-awal yang wajib bagi insan ma'rifat akan Tuhannya biistiqan, ay bitayakun. Baik. Dengan makna mengaku dan jom, bahasa petani itu. Mengaku dan pergi hati itu. Jom akan sekalian bahagian yang tiga. Ya, bangsa yang tiga bangsa bersakut paut dengan kita. Jadi naklah saudara-saudaraku tahu bahawasanya awal agama itu kenalkan Allah Ta'ala dengan makna mengaku. Bila kenal makna apa? Iz'an, hati kita itu mengaku. Dan jom akan sekalian bahagian yang tiga bangsa bersakut paut dengan dia. Dengan kenal dan jom pula akan Rasul dengan makna begitu juga. Tiga perkara apa? Wajib, mustahil, harus. Hukum akal. Dan tiga bangsa itu satunya dipanggil wajib akli. Ya. Keduanya mustahilnya mustahil akli. Bahawa wajib itu ada wajib syar'i, ada wajib adi, ada wajib akli. Bila bersangkut dengan Tuhan yang mengisbatkan, menentukan ialah akal. Apa makna hukum? Isbatu syai' li syai' au nafyu anhu. Itu makna hukum. Isbatu syai' li syai', menetapkan suatu bagi suatu. Ya, kita menetapkan satu apa? Al-Qudrah. Bagi siapa kita tetap? Bagi Allah. Mana Al-Qudrah sabitatun wa mawjudatun lillah. Mana Qudrah itu sabit lagi mawjud pada zat Ta'ala. Siapa yang hukum tu? Akal kita. Menghukumkan bahawasanya Qudrat adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu panggil hukum. Mana isbatus syai'. Apa syai' sini? Qudrat. Sifat Qudrat tu kita sabitkan, kita tetapkan. Li syai' bagi siapa? Bagi Allah. Itu mana hukum. Isbatus syai' li syai'. Au nafyuhu anhu, atau kita nafikan daripadanya. Contoh dia apa? Al-ajzu, lemah tu, maka dinafikan daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya itu hukum. Siapa yang hukum? Akal. Akal letak hukum. Dan mengetahui itu hukum dia apa? Itu wajib. Itu wajib pula, wajib syar'i pula. Ya, itu dua, jangan keliru antara wajib akal dengan wajib syar'i. Dan wajib adi, ada tiga. Maka sekarang berkaitan dengan mensabitkan masalah sifat Allah Ta'ala untuk dikenal ialah peranan akal kita. Lepas tu Tuhan suruh fa'tabiru ya ulil albab. Sila ambil pengajaran orang-orang yang berakal. Dia gunakan akal untuk mengenal. Dan Nabi suruh tafakkaru, hendaklah kamu berfikir. Ya, mana menggunakan akal. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu tentang kejadian Tuhan makhluk ni, supaya kita kenal akan pencipta dia. Ya, bila ada makna makhluk, ada khaliq. Itu maksud. Habis. Jadi makna kita tahu akan benda yang kata wajib akli. Wajib nisbah pada akal. Yang kedua mustahilnya mustahil akli. Mustahil nisbah pada akal. Dan jaiznya, mana benda yang harusnya, jaiz mana harus, yang dibangsakan pada akal juga. Inilah dinamakan dia dengan hukum-hukum akal. Dia panggil wasail, tangga untuk sampai. Nama kitab setengah daripada takdim kita wasail kan, yang kita baca dulu. Wasail ilmu kalam. Maka kalau begitu jadilah hukum-hukum akal ini wajib di atas kita tahukan. Sebab dia merupakan wasilah untuk menyampai kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib bagi kita apa? Mengetahui akan jalan dia. Untuk mengenal tadi mengisbatkan akal. Maka hukum akal
Kita tahu supaya letak dia kena. Maka jadilah hukum-hukum akal itu wajib di atas kita. Tahukan dia sebagai wajib wasail namanya. Apa wasail? Yang ni tangga untuk sampai kepada benda yang kita nak pegang. Itulah etikat kita dengan Allah Ta'ala. Ada benda dengan Tuhan tu hukum dia wajib. Apa dia? Segala sifat kesempurnaan. Apa hukum? Wajib. Segala kekurangan lawan dia mustahil. Itu maksudnya. Dan maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterima ternapinya. Maknanya benda tu akal kita tak terima ternapi. Tak boleh napi, mesti ada. Itu maksudnya. Ya, segala kesempurnaan bagi Allah tu mesti. Akal kita tak terima sebaliknya. Itu maknanya yang mensabitkan ilah akal. Dengan makna tak diterima daknya. Tak terima daknya. Ini bahasa bertani tu. Atau ketiadaan. Ada beza tak? Ada tu ya. Tidak dengan ketiadaan. Ada beza tu. Kalau tidak, ya, dia panggil dak. Ya. Dengan tiada ada, ketiadaan. Dia beza. Sebab dia kena pada bangsa sungguh. Dan bangsa wujud, bangsa ada. Makanan yang kita makan, kuih. Kuih itu bangsa ada. Wujudi dia panggil. Benda yang boleh kita tangkap dengan panca indera yang 5. Boleh lihat, boleh pegang, boleh sentuh, boleh cium, boleh dengar. Itu dia panggil benda wujudi. Bila benda masa ada, lawan dia tidak ada. Sebab tu kalau kita tanya kuih ada tak, dia akan jawab kuih itu ada. Kalau tak ada, dia akan jawab tak ada. Beza dengan sedap. Kita makan kuih itu sedap. Nanti kita tanya kuih ni sedap tak? Oh sedap sungguh kata. Kalau tak sedap, dia kata kuih ni tak sedap. Dia tak kata kuih ni tak ada sedap. Ada yang cakap kuih kau ni tak ada sedap kan? Tengok atas bawah, kau ni paling masuk air kan? Ya, sebab sedap bukan benda ada. Dia benda sungguh, sabit dia. Dia panggil sabit zihnan pada zihin, la kharijun a'yan, bukan pada luar mata kepala. Kalau kuih tu nampak dengan mata kepala. Sedap tu tak nampak mata kepala. Akal kita terima je. Sebab dia kata tidak dengan tidak ada. Ada beza dua tu. Kalam tu biasa kita guna tapi kita tak teliti. Ya, kita tak teliti. Ini dia teliti tu. Ya. Baik, sama ada yang tentu ada kuih ni misalnya, benda ada, atau yang tentu sungguh. Sedap tu benda bangsa sungguh. Ya, oh sedap sungguh. Orang tak kata kuih kau ni ada sedap lah. Orang tak cakap. Kalau kuih tu orang kata ada. Kuih ada, ada. Kalau tak ada orang kata kuih ni dah tak ada. Kalau sedap orang tak kata apa? Tak kata ada, orang kata oh sungguh sedap. Kalau tak sedap orang panggil tak sedap. Orang tak kata tak ada sedap. Ya, ni benda tu dua beza. Baik. Tentu sungguh dan sungoti. Ni bahasa petani. Sungoti sungguh lah tu. Jua pada akal. Ya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan, tasawur, ma la yutasawwaru bil akli, pada akal adamuhu, ketiadaannya. Itu makna benda mustahil. Dia benda yang wajib. Benda yang akal tak tasawur, tak terima, kata tak ada. Dia mesti ada. Iaitulah zat dan segala sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maka yang tentu ada itu seperti kudrat, kuasa kudrat Ta'ala, ya. Dan yang tentu sungguh itu seperti kidamnya Ta'ala. Kidam bermakna sedia. Sedia ni bukan benda yang bangsa wujudi, ya, bukan nampak. Kalau yang nampak dua jenis tu, zat dengan sifat ma'ani. Itu yang dia boleh lihat di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan, dia melihat. Tapi dia lihat cara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Bila kaifan walan hisara, tak ada satu kafiat yang sama dengan makhluk. Tetap darajat dia laisa kamislihi syai'. Satu. Habis. Ini benda apa? Benda hal macam ni. Tapi kalau kidam tu dia benda bahasa adami, ya.
Kalau hal tadi macam itulah, kita kata cantik kan. Satu kain kita beli bau lagi kan, kata kain ni cantik tak? Cantik. Kain tu juga duduk 3 tahun orang panggil apa? Tak cantik. Kain tu juga. Jadi diri cantik tu nampak tak? Nampak diri cantik? Cantik tak nampak kan? Itu nampak kain. Yang nampak tu kain, warna kain tu merah. Merah tu sebab makni dapat tengok. Kain tu, zat kain tu dapat tengok. Adapun cantik dapat tengok. Cantik kat sini, kat akal. Dia sabit kat sini, dia faham. Macam ni nampak, oh cantik. Dah lama tengok dah geput, tak cantik. Sebab orang kata tak ada cantik. Betul tak? Kain kau ni tak ada cantik. Ada orang cakap macam tu? Ada. Orang cakap kain kau ni tak cantik. Dia tak kata tak ada cantik. Ya. Yang tuan-tuan silap cakap lah. Kain kau ni tak ada cantik lah. Kau ni bahasa mana pula kau pakai? Kalau kain tu sendiri, kalau ada kita kata ada. Kalau tak ada kita kata tak ada. Sebab kain tu jenis bangsa ada. Ada pun cantik bukan benda bangsa ada. Dia benda sungguh. Oh cantik sungguh. Orang tak kata ada cantik, orang kata tak cantik atau cantik sungguh. Ni sekarang kita nak buat misal dengan benda makhluk aja. Dia nak pergi ke Tuhan kejap lagi kan. Ya. Contoh macam kita kata apa? Sifat kidam, kan? Sifat kidam bukan dia benda yang nampak. Kalau kodrat iradat nampak. Contoh kita kata sedia. Sedia bagi Allah bukan benda yang maujud. Dia benda yang dia panggil itulah benda yang dipanggil sabit. Ya. Kidam bermakna ibaratun an nafil adami sabik lil wujud. Ibarat daripada ibarat kita faham bahawa wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itu panggil kidam. Mana wujud dia asliyun, bukan arid. Asli. Wujud Tuhan tu asli. Dia tak pernah timbul, tak ada. Adapun wujud makhluk arid baru datang. Sebab tu kita ada tarikh lahir. Ya, tahun 60 dia lahir. Sebelum ni tak ada lagi. Ada tu baru datang ni. Itu beza. Bila baru datang ada, bermakna didahului oleh ketiadaan. Bila benda didahului ketiadaan, maka dipanggil hadis. Lawan dia qadim. Qadim lawan dia hadis. Kidam lawan dia hudus. Ya, hudus sifat tu baru. Orang yang bersifat dengan baru dipanggil hadis. Ya, kidam sifat, yang bersifat kidam dipanggil qadim. Itu antara beza ni. Kalau untuk qadim kidam tu mana ni? Ada kata hudus, ada kata hadis, pening pula gue. Kalau Tuhan dia tu, zat dia tu dipanggil hadis, yang bersifat dengan hudus baharu. Ya, faham tak? Habis. Kemudian dan yang harus pada akal ialah barang yang boleh jadi kedua belah. Mana kalau orang cerita ada, tak apa. Orang cerita tak ada pun kita terima juga. Ya, itu mana akal boleh terima dua belah pihak, berlaku dan tak berlakunya, adanya atau tiadanya. Ya, atau daknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang akal sah terima ada, terima, tak ada pun terima juga. Ya, mana wujud kita ni, ada kita, orang tak kata mustahil. Kalau tak ada kita pun orang tak kata mustahil. Mana ada boleh, tak ada tak apa. Itu benar harus. Yang ni pada ketika yang lain, maka yang diterima ada dan tiada itu seperti langit bumi. Ada langit ada bumi, kita terima tak? Terima sebab benda harus. Kalau kata Tuhan tak nak jadi, tak ada pun, tak ada apa. Sebab wujud dia bukan wajib, kan? Dan yang terima berlaku, ya, berlaku kemalangan misalnya, ya, boleh berlaku, tak berlaku pun tak apa, akan terima. Dan tiada seperti gerak, itu benda berlaku. Gerak diam, jirim di sisi kaul yang muktamad. Jadi gerak kita dan diam kita. Kalau kita kata kita bergerak, orang terima tak? Terima, akan tak komen. Kalau kata kita tak bergerak, diam, akan pun terima juga. Mana dua belah dia boleh terima, gerak dan diam. Ya, gerak dan diam itu sifat apa dipanggil? Hal, kelakuan kita. Ya, kita bergerak. Nampak tak gerak? Nampak? Bening. Ni amrun i'tibari, benda yang bangsa kira-kira. Akal dia boleh tangkap, mata tak nampak. Kipas bergerak, ya, tuan-tuan nampak tak gerak?
Kalau kita nampak bohong. Diri gerak kita tak nampak. Yang kita nampak ialah kipas. Bila kipas tu macam ni, orang bagi gerak. Bila kipas tu begini, orang bagi diam. Yang kita nampak ialah diri kipas. Diri kipas kita nampak lah. Tapi bila dia macam ni, orang panggil bergerak. Dia berpusat, dia bergerak. Maka gerak tu kita faham ni, dekat akal kita faham ni gerak. Ya. Kalau dia diam, orang panggil diam. Jadi dia panggil sifat i'tibari, benda yang bahasa i'tibar, bahasa kira-kira, dan yang faham dia akal dia. Mata tak boleh tengok diri gerak. Ya. Mata yang kita tengok ialah benda yang ada, kita nampak. Apa dia? Diri kipas, nampak? Kau dia pening pula mana gerak mana kipas. Kita nampak gerak, mana nampak tunjuk mana gerak. Tu, itu kipas. Yang kita tunjuk tu kipas. Ya. Cuma bila berpusing macam ni, orang panggil gerak. Makna benda tu dia panggil sabit pada zihnan, pada akal saja. La kharijul ayan, bukan pada luar mata kepala. Sebab luar mata kepala yang boleh tangkap dua je, mata kepala boleh tangkap zat dan sifat ma'ani. Tu je. Ya, ada pun sifat amrun i'tibari macam gerak tadi, atau hal, kelakuan. Ya, sihat. Itu dipanggil sifat ma'ani. Keadaan sihat atau sifat ma'nawiyah, hal. Ya. Oleh kena ada kudrah di dia sihat tadi, maka nampak kelakuan budak tu, dia melenting-melenting, maka orang panggil apa? Oh, keadaan dia sihat. Kau nampak monyok je, keadaan dia tak sihat. Orang tak kata keadaan dia tak ada sihat. Ada kan? Orang kata keadaan dia tak sihat. Orang tak kata tak ada sihat. Faham tu? Ni nak ajar bahasa ini. Ya, sebab kita nak pakai dalam usul dia, nak letak benda ni. Dia mengaji kita usul dia 4 kali khatam. Tu akhwal tak kerti. Apa amri i'tibar ni tak tahu. Kadang tanya apa sifat? Sifat dia. Parah ya. Sifat dengan zat pun tak kerti. Kitab 4 kali khatam. Ya. Ini buat kita ambil umur di bawah biar dia faham. Kan di atas tak ada masalah, dia tahu lah. Ya, lorong dia nak letak mana dia tahu. Maka yang harus pada akal ini tercabang jadi wajib adat. Yang harus pada akal, dia tercabang bahawa dia jadi wajib adi, wajib adat, dan mustahilnya mustahil adat. Mana apa? Benda adat ni dimaksud bahawa harus akli. Ya. Contoh, makan kenyang. Adat ya. Adat mana kebiasaan, makan kenyang. Kalau dihukum lagi, makan lagi sekali kenyang. Maka hukum adat kata makan mesti kenyang. Siapa kata? Adat. Tapi dia masuk bawah mana? Harus akli. Mana pada hukum akal harus. Mana harus apa? Makan tak kenyang, makan kenyang harus. Faham? Kalau dia tak kerti beza antara adat dengan adi, boleh jadi kufur kan, bahaya dah. Contoh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan? Maknanya adat pergi sebulan, balik sebulan. Jadi pada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, sebulan pergi, sebulan balik. Bermakna sebulan pergi itu apa? Adat. Adat mana kebiasaan. Biasa pergi sebulan, biasa pergi balik, sebulan balik. Tiba-tiba pergi tak sampai sebulan, tak sampai 1 hari. Siap naik ke atas Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai kepada atas tempat tak sampai subuh balik. Ini dipanggil apa? Menyalahi adat. Boleh terima tak? Boleh, sebab dia masuk harus akal. Faham? Mana tuan boleh buat semua tu. Ya, mana wajib adi, mustahil adi, dia masih duduk bawah harus akli. Ya, mana bawah harus akli, dia boleh berubah. Ya, makan kenyang, terima. Makan tak kenyang pun terima. Itu maksudnya. Ya, jadi bila kata Nabi pergi tu, kalau dia tak faham kau adat, mana boleh pergi dia kata. Sampai naik orang pergi sebulan pergi, balik semua. Oh, ini tak boleh terima akal. Itu salah. Itu tak terima oleh adat, bukan tak terima akal. Pada akal harus bagi Allah Ta'ala fa'al lima yurid, dia boleh buat, tak boleh buat. Tuan tadi kena faham bahawa wajib adi, mustahil adi, dia duduk bawah harus akli. Ya, kalau dia faham tu tak ada masalah. Tak ada dia kata, oh ini apa ni, tak akal tak terima. Ada ke wali-wali cerita ambil air tertak di atas tungku, tak ada api, boleh mendidih air nasi, boleh masak, tak ada api pun letak aja. Ini tu akal tak terima. Salah cakap. Kalau dia kata adat tak terima, okey. Sebab adat biasanya kena ada api. Sekarang menyalahi mukhaliful lil adi.
benda menyalahi adat. Sebab tu karamat benda menyalahi adat. Orang jalan Mekah berapa jam dia pergi selangkah, dia ahlul khutwah. Dalam istilah tasawuf, istilah sufi dipanggil ahlul khutwah. Orang yang mana bumi ni selangkah yang ni. Yang ni dia panggil waris Nabi betul. Nabi boleh bukan selangkah naik ke atas lagi. Kan? Yang ni dia main bawah jadilah. Sab buka, sab dia boleh lagi. Walaupun benda tu menyalahi kebiasaan, tapi dia masih duduk bawah harus akal. Dia kena letak betul tu baru dia jadi. Kalau tidak kan dia pening. Banyak dia orang kampung silap dia kan tak mengaji. Ini mana tak masuk akal. Tak faham. Menyalahi akal dia. Bukan menyalahi akal, menyalahi adat. Menyalahi adat. Mana mustahil pada adat. Bila mustahil adat, dia masuk bawah harus akal, tak ada apa-apa. Ya, sebab bagi Tuhan benda tu Tuhan boleh lakukan. Dia nak cepat ke, nak dekat ke, nak pendekkan masa, nak panjang masa, tu hak dia. Ya, tu. Maka yang harus pada akal itu dia tercabang, ya. Jadi 3. Jadi wajib adat, dan mustahilnya mustahil adat, dan wajib aridhi, wajib baru datang. Tu. Tengok misalnya. Misal yang gelar jadi panggil wajib adat, orang panggil wajib adat tu. Contoh seperti kenyang. Apabila makan, dia hukum adat ni sabit, kita letakkan bila diulang 2 kali. Kita makan, kenyang. Tahu dia ada lagi. Sebab apa tak edit? Sebab belum adat. Adat bila 2 kali boleh panggil beradat. Biasa. Kalau sekali orang panggil biasa. Awak biasa pergi? Saya biasa pergi KL. Berapa kali dah? Sekali. Sekali belum biasa. Ya, kurang-kurang 2 kali baru biasa. Berapa kali pergi? Saya biasa KL. Berapa kali? 2 kali. Boleh lagi kira. Ni kalau sekali saya dah biasa, baru sekali lagi. Bohong. Sekali belum biasa. Ya, adat tu mana biasa. Biasa makan, kenyang. Tak boleh kata biasa lagi. Makan sekali lagi, kenyang. Boleh letak. Dia kata kenyang tu hukum adat, hukum kebiasaan. Dan hukum kebiasaan dia boleh terungkai, dia masuk bawah akal harus. Mana Tuhan boleh pusing benda tu. Sebab kuasa besar di Allah Ta'ala. Aku masuk. Nampak kegengan ni, tapi bukan. Dia berkait dengan akidah. Ya. Kalau kita siap letak dia kan harus akli, dengan adi kan silap letakkan dia sudah. Ya, benda harus pada akli. Ya. Harus pada akli. Tapi dia mustahil pada adi, boleh berlaku. Dan dia wajib pada adi, boleh berlaku. Dia tak bawa dia. Dan jadi yang mustahil adi itu semisal seperti buah dengan tiada pohon. Dia kata tak pelik pun kat kedai dia. Itu lain. Itu buah plastik. Ya. Atau buah pada lain musim. Adatnya, contoh, buah tamar dibuah setahun sekali. Ya. Tapi Sayyidina Anas bin Malik buah tamar dia setahun 2 kali. Menyalahi adat tak? Adat. Adat sekali setahun sekali. Tahun depan pun sekali. Tahun depan dah wajib biasa. Biasa dia panggil adat. Mana tamar biasa setahun sekali. Tiba-tiba tamar khadam Rasulullah SAW, Sayyidina Anas bin Malik, dia buah 2 kali. Setahun 2 kali. Dan hujan pun pelik. Hujan so lebat-lebat dalam kebun dia je. Luar semua kering-kering. Itu semua benda menyalahi adat. Bila menyalahi adat, mustahil adat, dia masuk bawah mana? Harus akli. Mana tak ada pelik. Di sebahagian kawan tak ada pelik benda tu. Dia boleh buat biasa. Ya, itu setengah daripada karamat orang yang sangat besar jasa dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, 10 tahun dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik. Kalau pusing Malik bin Anas, itu imam mazhab, Imam Malik. Habis ya. Dan jadi yang mustahil itu contoh apa? Seperti buah dengan tiada pohon. Kan? Kita mana ambil buah ni? Tak ada. Tu mana? Tu ni berlangit. Boleh tak? Boleh, tak ada apa. Kan? Itu makanan Ma'idah, suratul Ma'idah, hidangan dari berlangit tu kan? Tuan boleh buat, tak ada apa pun. Dan yang jadi wajib arid. Arid mana? Benda baru datang. Seperti mati kita kemudian daripada hidup di dunia. Mati ya, kita, tapi kemudian daripada hidup di dunia. Ya, kita dah hidup di dunia, kemudian kita mati. Itu dipanggil wajib arid, wajib yang baru datang. Sebab apa baru datang? Sebab apa baru datang? Sebab datang ni janji Tuhan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti za'iq, dia mesti merasa kematian.
Ya, sekira-kira hukum akal, kalau Tuhan tak nak matikan kita, boleh tak? Boleh. Jangan tengok pada janji. Kuasa besar Tuhan, Tuhan nak kekalkan kita atas dunia, tak mati-mati, boleh tak? Boleh. Tapi wajib mati sebab apa? Arid baru datang. Apa datang? Janji. Kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kematian tu wajib. Bertanya wajib apa tu? Wajib akal ke? Wajib syarak ke? Wajib adi? Wajib adi? Wajib arid? Wajib yang baru datang. Nisbah mana? Nisbah janji. Bermakna kalau Tuhan tak janji, dia nak lepas kita hidup tak mati-mati, boleh. Tak ada apa-apa. Habis tu. Itu wajib arid. Mana arid mana yang baru datang. Apa yang datang baru datang tu? Janji Allah Ta'ala. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Maju sudah kita tanya dia. Wajib arid. Mati tu wajib apa tanya dia. Tu wajib arid panggil. Seperti mati, kita kemudian daripada hidup di dunia. Kita dah hidup ni kan, bermakna harus bagi Allah Ta'ala dengan pandang pada qabdah. Dia ada takluk qabdah kan, penggenggaman kuasa Tuhan. Dia nak kekalkan kita, boleh. Dia tak nak mati-mati, boleh. Sekira-kira tengok pada takluk dia, kuasa mutlak. Tapi apabila dia janji akan mati, janji tu baru datang. Janji mana akan mati. Itu sebab tu kata wajib arid. Wajib kena berlaku sebab nisbah kepada janji Al-Quran. Habis itu. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan alik diri masing-masing beri jadi jahil. Jangan biarkan diri kita sampai hukum akal tak reti. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Man lam ya'rif hukmal aqli falaysa bi'aqilin. Siapa tak tahu hukum akal, orang tu tak berakal. Senang dia. Ya, kau tanya hukum akal tahu? Tak ingat, kau ni tak berakal. Marah dia. Ya. Siapa tak tahu hukum akal, orang tu tak berakal. Jadi kena tahu mana dia hukum akal, mana dia hukum syarak, mana dia hukum adi. Ya. Sebab benda ni berkait penting. Jangan silap letak. Silap letak kan jadi rosak kan. Itu silap mi'rad, maknanya dia silap letak. Ya, benda mukhalif lil apa dia panggil? Lil adi. Menyalahi benda adi, mana mustahil ada. Dia duduk bawah mana tadi? Harus akal. Tak ada masalah. Tapi bila dia tak letak, mana boleh? Akhir dia ingkarkan Isra' wal Mi'raj. Dia ingkar Isra' Mi'raj, kufur. Ya, punca tu sikit dia tak tahu. Habis. Maka janganlah saudara-saudaraku biar ya dan halik diri, mana galibkan diri kita. Masing-masing beri jadi jahil. Mana tak tahu, biarlah, tak ada apa pun, tak tahu. Jangan. Ya, atau hukum akal, hukum adi tahu. Tahu, saya pun tak ambil tahu. Ambil tahu makan tak ke darah. Nak jadi lembu. Habis. Dan semabul, kesamaran, ya. Dia mau jangan semabuk gitu, Kelantan juga semabuk ya, mana kesamaran hukum-hukum akal dengan hukum adat. Jangan kesamaran, kesan dia besar tu, boleh berkait dengan akidah. Maka waktu itu sahlah dinamakan kita itu yang tidak berakal di sisi Imam Al-Haramain, guru bagi Imam Al-Ghazali, imam dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya, Imam Haramain. Sebab tu Imam Ghazali pun ambil kalam guru dia, man lam ya'rif hukmal aqli falaysa bi'aqilin. Tak tahu hukum akal, tak berakal orang tu ni. Maka naklah saudara-saudaraku comel lote. Sedap panggil. Ni bahasa Tok D. Comel betul lote lah. Kan? Ni bahasa sana. Naklah saudara-saudaraku yang comel, lote rupanya, cantik, berseri wajah zahir. Jangan jadi unggun api neraka tu. Tu maksudnya. Cantik atau sayanglah diri kamu yang cantik, jangan dibakar dalam neraka tu. Ya. Sebab apa dah tak tahu benda ni, akhirnya etikat macam orang yang menolak akan Isra' Mi'raj habis. Kan? Comel lote rupanya dan yang telah berlebay-lebay zahir. Tok dia di pantai habis. Yang tak mengaji dia berduk, yang ni pula kau jangan nampak berlebay-lebay ya, serban bagus besar, tanya hukum akal tak reti. Ya. Diubah bagus besar macam ulama besar. Bukan ulama besar, perut je besar. Ya. Maknanya ilmu sangat penting maknanya. Maknanya jangan sekadar berlebay-lebay zahir dia. Macam orang hebat-hebat zahir ni. Yang macam orang alim, taruh malu gatek. Tahu gatek?
Habis masuk wasir. Tahu malu jugalah tu gatik maknanya. Tahu malu juga kepada perkataan Imam Haramain. Jangan kita masuk kata Imam Haramain kau tak berakal, ada maksudnya. Iaitu ianya berkata, maka mereka yang tak tahu hukum-hukum akal, maka bukan ia berakal. Jadi dan menambah oleh setengah-setengah ulama atas perkataan ini dengan katanya bahkan ia gila. Oh betul. Tak tahu hukum akal, gila panggil. Habis. Kemudian hai Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku. Ni doa Syekh Kadir Mandiri. Untuk Syekh Kadir Wangah. Jangan jadikan, maknanya anak-anakku, kawan-kawanku, keluargaku, maknanya daripada jumlah orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Adat sini bukan ada pepati adat tu kan. Adat di mana apa? Kebiasaan. Hukum kebiasaan kalau bahasa kita. Dan janganlah engkau jadikan kami daripada orang yang comel loteh ni, dan berlebay-lebay zahirnya dengan tidak berisi dan bernas sebelah dalam. Jangan luar cantik, dalam kosong tak ada ilmu. Jadi maknanya apa? Jadikan kita orang yang berilmu. Waktu syukur bagi Allah Ta'ala bila Tuhan berikan hidayat, tempat kalbi kita nakkan berilmu. Kita nak ilmu cari tu Masya Allah besar dan nilai. Tak tahu tu tak ada masalah. Orang yang alim pun asal dia jahil juga, dia tak tahu juga. Tapi bila ada nak belajar tu Masya Allah, tu nikmat besar tu ni. Sehingga Rasulullah letakkan dalam hadis dia, man arada an yanzura ila untaqaillahi minan nar fal yanzur ila al-muta'allimin wal mustami' al-hadis. Barang siapa yang nak lihat atas dunia lagi muka-muka manusia yang dilepaskan daripada neraka itu, sila tengok pada orang yang suka mencari ilmu dan orang yang mengajar. Maknanya kumpulan ahli ilmu ni orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu kita bersyukur banyak. Tak sama nilai harga benda dunia kan. Satu ilmu kita, satu kuliah kita mengaji tu harga tak sama dengan dunia dan isi dunia. Besarnya kedudukan ilmu. Tengok ni, sini kita tengok dibahas, Masya Allah. Habis. Kemudian kewajipan mengenai sifat Tuhan dan Rasul. Wallah.